Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lima wat-tadhakkura wa at-tadhkira wan-naf'a wal-intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesihatan yang baik dan ruang kesempatan masa untuk kita bersama-sama pada pagi ini meneruskan bacaan At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah karangan Al-Habib Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Al-Kaf hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Jadi kita dah masuk pada perbincangan al-ahkamus syar'iyyah. Al-ahkamu asy-syar'iyyah, iaitu hukum hakam syarak. Bila selesai sahaja hukum hakam syarak ini, kita akan masuk pada perbahasan awal dalam perbahasan ilmu fiqh, iaitu kitabut taharah, kitab tentang bersuci, insya-Allah. Kita baca. Yanqasimul hukmu syar'iyyu ila qismain, hukmun syar'iyyin taklifي wa hukmun syar'iyyin wad'i. Jadi hukum syarak terbahagi kepada dua. Yang pertama hukum syarak taklifi, yang kedua hukum syarak wad'i. Kemudian Asy-Syaikh membincangkan al-hukmu syar'iyyu at-taklifi. Apa makna dia? Huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Hukum syarak taklifi maknanya khitabullah. Khitabullah ni kalamullah. Kalau yang lebih dakik disebut kalam nafsi lah. Tapi kat sini kita nak mudah-mudah kita sebut khitabullah, makna kalamullah, Quran tu sendiri. Tapi adakah semua Quran, ayat Quran tu kita sebut sebagai hukum syar'i taklifi? Tak. Malah ayat Quran yang al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, ayat Quran yang membincangkan, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, itu kita panggil al-hukmus syar'iyyut taklifi. Contoh aqimus salah. Jadi aqimus salah maknanya kerjakanlah oleh kamu akan sembahyang. Wa atuz zakah, dan keluarkanlah oleh kamu akan zakat. Jadi itu berkait dengan perbuatan kita, salat, zakat. Maka ayat itu sendiri kita panggil al-hukmu syar'iyyut taklifi. Boleh? Sebab apa? Ianya khitabullah, ianya kalamullah, ayat suci Al-Quran yang berkait, yang menceritakan tentang perbuatan mukallaf, perbuatan kita, sembahyang, zakat, puasa dan sebagainya. Boleh? Nah, itu secara kita sebut secara mudahlah. Wa yanqasimu ila khamsati aqsam. Hukum syar'i taklifi ini pula terbahagi kepada 5 bahagian. Al-fardu was-sunnatu wal-haramu wal-makruhu wal-mubah. Itu. Pertama fardu, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah harus. Wa hiya kama qala fiha al-imam Ibn Raslan fi manzumatihi li al-mubarakah Saffat az-Zubat. Sebagaimana disebut oleh al-imam Ibn Raslan dalam manzumah beliau, ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal-mandubu wal-muharramu ar-rabi'ul makruhu thumma ma ubih was-sadisul batilu wakhtim bis sahih. Tu boleh. Cumanya dalam matan itu dimasukkan juga, kita baca terjemahan dia, hukum hakam syarak Allah Subhanahu wa taala ada 7.
Pertama fardu, kedua mandub, ketiga muharram, keempat makruh, kelima harus, keenam batil, yang ketujuh as-sahih. Dalam ta'liq Al-Syekh Al-Habib Hasan Al-Kaf sebut pengarang ataupun penulis Manzumah Az-Zubat ini memasukkan al-batil dan juga as-sahih di bawah hukum hakam syarak at-taklifiyah. Ini pandangan yang marjuh, pandangan kedua lah, pandangan yang kurang tepat. Adapun yang masyhur dan lebih tepat, al-batil was-sahih tidak termasuk di bawah hukum taklifi, malah ianya di bawah hukum khitab wad'i. Tu boleh, ianya khitab al-wad'i. Tak apa. Okey, sekarang ni kita nak bincang pula makna bagi setiap satu tu. Jadi kita sebut tadi ta'rif al-hukm asy-syar'i taklifi huwa khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Kemudian kita sebut ada 5 bahagian. Okay, kita nak bincang makna bagi setiap bahagian. Ini makna yang mudah lah, sebab kita asas. Al-fardu, apa makna fardu? Lughatan an-nasib wal lazim. Sudut bahasa maknanya ialah bahagian. Dalam bab faraid, fardu fulan nisf, mana bahagian si fulan 1/2, 2/3 dan selain daripada itu. Wa syar'an, pada sudut syarak, ma tu fi'lun, perbuatan. Talabahu syari'u talaban jaziman, satu perbuatan yang dituntut oleh syarak untuk kita buat. Syarak kat sini ialah Allah ataupun Rasul. Ma talabahu syari'u talaban jaziman, perbuatan yang dituntut oleh syariat untuk kita buat dengan tuntutan yang putus, sekira-kira dilarang untuk ditinggalkan. Kalau tinggal juga hukumnya haram, berdosa. Okey, apa hukum bagi al-fardu? Hukmuhu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh. Kalau buat maka dapat pahala yusab wa yu'aqabu tarikuh. Kalau tinggal layak diazab, bukan wajib diazab, sebab Allah Ta'ala tidak wajib ke atasnya sesuatu. Jadi bila mana seseorang tu meninggalkan kefarduan, sembahyang, haji dan sebagainya, maka layak diazab. Maknanya kalau Allah nak azab, nak ampun juga, itu karamullahi subhanahu wa ta'ala, kemuliaan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala lah. Muradifatuhu, perkataan-perkataan yang lafaznya lain tapi maknanya sama dengan al-fardu, ada 5. Wahyal maktub, al-maktubu, al-wajibu, ar-ruknu, al-lazimu, al-mutahattim. 5 benda ni lafaz lain-lain tapi maknanya sama macam al-fardu. Naam. Dalam ta'liq disebut wa minal fardi fardul kifayah, termasuk juga di bawah fardu ialah fardul kifayah, iaitu huwa kullu ma qasada syari'u tahsil wuqu'ihi min ghairi ta'yinin. Hilang dah warna kita ni. Saya takat lebih kurang. Kullu ma qasada syari'u tahsil wuqu'ihi min ghairi ta'yini fa'ilih. Tak silap lah. Jadi fardu kifayah ialah setiap perbuatan yang syarak inginkan ianya terhasil, ianya dilaksanakan tanpa syarak menentukan siapa fa'il. Syarak tak tentukan Zaid, Muhammad, Ali kena buat, tak. Yang syarak nak benda tu mesti dilaksanakan. Contoh solat jenazah, syarak nak kita buat solat jenazah, siapa dia buat? Syarak tak tentukan Zaid ke Muhammad ke Ali ke Bakar kena buat, tak. Yang penting benda tu terlaksana. Bila terlaksana, walaupun bukan dilaksanakan oleh Zaid, Muhammad, 2, 3, 4 orang tadi tu, orang lain yang buat, maka telah tercapai fardul kifayah. Tak? Tu boleh. Itu mana fardul kifayah. Okey. Ada juga sunnah yang kita panggil, tak apa, terus baca. Was sunnah, yang kedua as-sunnah. Lughatan at-tariqah. As-sunnah pada sudut bahasa ialah at-tariqah, jalan. Sunnati fi kadza, contoh apa tu, jalan aku dalam memasak ataupun dalam perkara-perkara tertentu, sekian. Jadi as-sunnatu lughatan at-tariqah. Wa syar'an, pada sudut syarak ialah ma talabahu syari'u talaban ghaira jazibin. Ma tu fi'lun
perbuatan yang dituntut oleh syariat sama ada Nabi ataupun Allah Subhanahu wa taala, talaban ghaira jazimin, tuntutan yang tidak putus. Sunnah ni syarat minta kita buat solat duha, tarawih, tapi tuntutan tidak putus, dengan mana kalau ditinggalkan ia tidak menyebabkan dosa. Begitu, walaupun rugi. Kita kena faham lagu tu lah. Boleh rasa nak buat tu. Kalau faham sunnah maknanya buat tak berdosa, tak buat tak berdosa. Tak, kalau buat dapat pahala, kalau tinggal rugi. Walaupun kalau tinggal tak berdosa, boleh kita ada semangat nak buat. Hukmuha, hukumnya yusabu fa'iluha imtisalan wa la yu'aqabu tarikuha, diberi pahala kalau dibuat secara imtisalan kerana taat dan patuh perintah Allah, wa la yu'aqabu tarikuha, orang yang tinggal perkara sunnah tak dapat azab lah, tidak diazab. Jadi imtisalan ni satu perkataan yang penting lah, qaid yang penting. Sebab apa? Sebab Syekh nak beritahunya perkara sunnah ni dapat pahala kalau kita buat kerana mengikut dan taat perintah Allah. Tu. Mana kalau dibuat bukan kerana itu, tak dapat pahala. Boleh. Contoh orang tu puasa, tak makan tak minum, tapi bukan kerana imtisalan, tapi doktor yang suruh, maka ala-ala dia niat je lah. Niat tu bukanlah nak puasa pun, tak nak puasa, tapi apa? Nak kuruskan badan ataupun nak untuk kesihatan dan sebagainya. Itu bukan buat secara imtisalan. Atau masuk seorang buat tu secara dipaksa, dia tak nak buat langsung, tak, itu buat bukan kerana imtisalan, itu tak dapat pahala lah. Walaupun kalau benda tu perkara yang wajib, kalau dipaksa dah gugur dah kefarduan tu, dipaksa solat, dia tak nak solat, dipaksa solat, tak. Ataupun pergi rumah mentua semayang, dia pun terpaksa semayang lah. Kat rumah tak semayang, tapi duduk rumah tua malu tak semayang, dia pun semayang dalam keadaan terpaksa. Kita sebut gugur kefarduan tu, tapi pahala wallahu alam lah, sebab buat dalam keadaan terpaksa, bukan imtisalan. Dengan makna kalau mak dia tak ada, dia memang tak buat. Ayah mentua dia tak ada, dia memang tak buat. Yang tu wallahu alam sudut pahala. Muradifatuha, perkataan yang sama makna dengan as-sunnah ada 7. Sab'atun al-mandub, pertama al-mustahab, kedua al-hasan, al-muraghab fih, at-tatawwu', an-nafilah, al-fadilah. Ini 7 perkataan, maknanya sama macam as-sunnah. Buat dapat pahala, tinggal tak dapat azab. Dalam ta'liq disebut wa min as-sunnati sunnatul kifayah wa huwa alladhi qama bihi al-ba'du saqata at-talabu anil baqin. Dan termasuk juga di bawah sunnah ialah sunnatul kifayah. Ni jangan kita dengar tak? Sunat secara kifayah. Yang biasa kita dengar fardu ain, wajib ke atas setiap individu. Fardul kifayah, maknanya sebahagian buat gugur dosa bagi pihak yang lain. Sebenarnya sunat pun ada sunnatul kifayah. Apa sunnatul kifayah? Allazi, mana perbuatan yang bila mana seseorang buat maka gugur talab, iaitu tuntutan bagi pihak yang lain. Tu. Waqad hasaraha ba'dhum fi qawli. Sebagian ulama telah menghasrkan perkara tersebut dalam sebuah syair. Azanun, yang pertama azan. Azan ni kita panggil sunnatul kifayah. Seorang buat gugur dah tuntutan daripada pihak yang lain. Boleh. Contoh pelajar Mahat Tahfiz Turah ni ada 101 orang ataupun 102 orang. Adakah bila seorang buat yang lain sunat pula azan, yang lain sunat pula azan sampai 102 kali azan untuk zuhur saja? Tak. Sekali azan gugur dah tuntutan bagi pihak yang lain. Tapi yang dapat pahala siapa? Yang azan tu lah. Yang tak azan tak dapat pahala. Wa tashmid. Tashmid ni mana sebut yarhamukallah. Bila sahabat kita bersin, tak dia sebut alhamdulillah, kita pun jawab yarhamukallah. Jadi yarhamukallah tu sunnah al-kifayah. Mana kalau seorang sebut yarhamukallah kepada sahabat seorang tu,
yang bersin tu, maka dah cukup, tak perlu setiap orang sebut. Tapi kalau setiap orang sebut, jadi tak ada masalah, lagi comel. Tapi kalau azan tadi tak adalah. Wa fi'lu bimayyit idza kana manduban, dan pelaksanaan ke atas mayat bila mana pelaksanaan itu sunnah. Ada dalam pengurusan jenazah ada perkara-perkara sunat, tak wajib. Maka perbuatan tu dianggap sebagai sunnatul kifayah. Sebahagian buat, tuntutan bagi pihak yang lain dah gugur. Walil akli basmilah. Kemudian bila nak makan baca bismillah. Kita duduk dalam satu hidangan talam contoh, ada 5 orang, 6 orang, seorang baca bismillah, maka gugurlah tuntutan bagi pihak sahabat yang lain. Wa udhiyatun min ahli baitin ta'addadu, seterusnya korban daripada ahli rumah yang berbilang-bilang. Contoh duduk satu rumah tu ada 3 pasangan suami isteri, contoh anak beranak, adik beradik dan sebagainya kan, ada 3 pasangan. Jadi semua pakat mampu untuk buat korban. Bila seorang saja buat, dah gugur dah sunnah al-kifayah, dah tercapainya sunnah kifayah, gugur tuntutan bagi pihak yang lain. Cuma pahala yang buat je lah dapat. Lepas tu yang lain nak buat, ahlan wa sahlan. Wabadu salam, memulakan salam. Kita berlima mari berjalan, jumpa seorang kawan, kita pun sebut assalamualaikum, seorang je wakil, dah memadai. Wal iqamah, nak iqamat pun seorang, dah memadai dah. Tak perlulah setiap orang untuk iqamah untuk dapatkan sunat, kononnya tak. Sunnah kifayah, seorang buat, gugur tuntutan bagi pihak yang lain. Fa'qila. Okey, itu. Jadi ada berapa tu? Sunnatul kifayah. Azan, tashmid, fi'lun bimayyit idza kana manduba, lil akli basmila, udhiyatun, wa bad'u salam, wal iqamah. Ada 7. Apa lah tu? Ada sebahagian tambah jima'. Baca doa sebelum jima' tu. Kalau suami baca, settle. Atau isteri baca, dah cukup. Yang ketiga, al-haramu lughatan. Nak bincangkan makna haram. Al-mahdhur, perkara yang dilarang, perkara yang bahaya. Itu sudut bahasa lah. Wa syar'an ma naha anhu syari'u nahyan jaziman. Pada sudut syarak, haram ialah sesuatu, iaitu sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syari', dilarang oleh Allah ataupun Rasul secara larangan yang putus. Sekira-kira tak boleh kita buat. Kalau buat juga berdosa. Hukmuhu yusabu tarikuhu imtithalan wa yu'aqabu fa'iluh. Hukumnya diberi pahala orang yang melaksanakan semula. Diberi pahala orang yang meninggalkan secara imtithalan. Wa yu'aqabu tarikuh. Kalau buat dapat dosa. Apa makna imtithalan? Nak mudah faham, kita sebut kawan tu dia kuat minum arak. Kali tu orang ajak, awang jom minum arak awang malam ni. Ni malam minggu. Dia kata malam minum. Kita tanya buat apa malam minum? Penuh perut. Dah perut. Kenyang sangat dah. Jadi tak larat nak minum dah. Jadi ketika itu dia menolak daripada minum arak, tapi tak diberi pahala. Sebabnya dia tolak minum arak tu bukan sebab dia arak tu haram, sebab perut. Kenyang dah perut, tapi nak masuk dah benda lain. Jadi itu tak dapat pahala. Dan diberi syarat dapat pahala tu juga mesti di arut, mana mesti dibentang perkara tu, mesti diuji. Contohlah kita buka handset, tiba-tiba ada video yang tak elok. Jadi kita diuji untuk tengok ataupun tak. Kita pun buat naik atas, tak tengok, maka dapatlah pahala. Ada orang ditawarkan diri untuk khidmat seks untuk kita, contoh, kita tolak kerana takut kepada Allah, dapatlah pahala. Ada orang hidang arak, hidang depan kita, mula-mula ada free, percuma, dia kata inilah arak yang paling mahal yang pernah wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolak, dapatlah pahala. Tapi kalau tak diuji, contoh kita sekarang ni mengajar, adakah kita dalam masa sama dapat pahala mengajar, dapat juga pahala tinggal arak, tinggal zina, tinggal mencuri, tinggal mengumpat, tinggal itu, tinggal ini. Perkara yang haram ni banyak.
Adakah kita dapat semua pahala tu? Tak. Sebab apa? Kita tidak diuji dengan perkara tersebut. Boleh? Nah. Muradifatuhu, maknanya muradifat apa dia tadi? Lafaz-lafaz yang lain tapi makna sama dengan al-haram. Ada 6: al-mahdzur, al-mamnu', al-dhanb, dosa, al-ma'siyah, al-mazjur anhu, al-mutawa'ad alaih. Ini 6 ini lafaz berbeza-beza tapi maknanya sama macam haram. Al-mamnu' dilarang, al-dhanbu tu dosa, al-ma'siyah tu maksiat lah, al-mazjur anhu perkara yang dilarang lah, tak, perkara yang dicegah, al-mutawa'ad alaih perkara yang diberi dijanjikan balasan buruk ke atasnya bila dilaksanakan. Naam ya Allah. Yang keempat, istilah yang keempat, belakang tu pantai tu tapi matahari terus naik, tak lawa gambar jadi. Tak apa dah, kena pusing sini, tak apa baca je dah habis. Keempat, al-makruh. Lughatan al-marghubu anhu. Makruh pada sudut bahasa ialah al-maghrubu anhu, perkara yang dibenci. Tu. Boleh. Fa syar'an ma naha syari'u anhu nahyan ghaira jazimin. Sudut syarak ialah perbuatan yang dilarang oleh syari' dengan larangan yang tidak putus. Sekira-kira boleh dibuat, tak berdosa. Hukumnya yusabu ala tarkihi imtithalan. Diberi pahala bila mana seseorang itu meninggalkan perkara makruh secara imtithalan. Contoh tengah sembahyang ada orang masuk pintu, kita nak berpaling nak tengok siapa dia. Tak, tapi kita teringat hukumnya makruh, kita mesti pandang ke depan ataupun pandang ke tempat sujud, dapat pahala. Sebab apa? Kita tinggal perkara yang makruh kerana taat dan patuh arahan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'aqabu ala fi'lih, dan tidak diberi azab bila mana dilaksanakan. Cuma dibencilah, dibenci. Yang seterusnya, yang kelima, al-mubah, harus. Lughatan al-jaiz, sudut bahasa al-jaiz, harus juga maknanya. Wa syar'an ma kana tarkuhu wa fi'luhu 'ala as-sawa'. Sudut syaraknya perbuatan yang bila ditinggal dan dibuat sama sahaja. 50-50. Contoh macam makan, minum, duduk, tidur, itu perkara yang mubah, harus. Anda buat tak dapat pahala, tinggal tak dapat pahala. Buat tak dapat dosa, tinggal pun tak dapat dosa. Boleh? Hukmuhu, hukumnya la yusabu fa'iluh. Yang buat tak dapat pahala. Wala yu'aqabu tarikuh, yang tinggal tak dapat dosa. Illa bin niyyatis salihah fayusab. Melainkan kalau ada niat yang baik, maka diberi pahala. Contohnya apa? Tidur ni hukumnya harus. Tak. Tapi kita tidur malam tu niat dalam hati nak bangun tahajud. Tidur awal nak bangun tahajud, dapat pahala tidur tu. Kita tidur qailullah tu niatnya nak bangun subuh ataupun nak bertenaga untuk mengaji, menghafaz Quran waktu malam nanti, dapat pahala. Boleh. Itu maksudnya kita bersukan. Harus bersukan ni, tak haram. Tapi kita bersukan untuk jaga kesihatan, tak, untuk kita mudah beribadat dan mengajar dakwah dan sebagainya, itu dapat pahala. Jadi dengan niat. Sebab tu ada ulama karang kitab An-Niyat. Siapa pengarang tak ingat? Kitab tu saya ada nipis ya, An-Niyat. Dita'liq oleh Maulana Syekh Dr. Luqman Al-Azhari hafizahullah taala, Dr. Luqman Al-Indonesi. Nah, guru kita lah. Muradifatuhu salasatun. Okey, makna yang sama dengan al-mubah ada 3. Al-jaiz. Yang kedua al-halal. Yang ketiga at-tilqu. Nah. Dalam ta'liq disebut zada ba'dul mutaakhirin, dan ditambah oleh sebagai ulama yang terkemudian khilafal aula. Ditambah satu lagi khilafal aula bagi hukum syarak taklifi. Faqalu, dan mereka katakan khilaful aula ialah in kana talabu
mereka katakan in kana talabu tarki ghaira jazimin binahyin makhsus fa makruh wa illa fa khilaful aula. Jadi mereka yang menambah satu lagi hukum syarak iaitu khilaful aula, maka mereka mengatakan beza antara makruh dengan khilaful aula ialah kalau tuntutan untuk ditinggalkan perbuatan itu tuntutan yang tidak putus. Dalam masa yang sama tuntutan tinggal itu dengan dalil yang khusus, ada larangan khusus, hadis khusus yang melarang perbuatan tersebut, kita pergi buat juga, itu makruh kita panggil. Ada larangan khusus yang melarang, cuma ulama sebut makruh, kita pergi buat juga, hukumnya makruh kan? Boleh. Tapi kalau larangan itu tidak dengan dalil yang khusus, maka itu kita panggil khilaful aula. Khilaful aula. Boleh? Seterusnya kita nak masuk perbincangan tentang hukum syar'i yang al-wad'i. Jadi tadi selesai hukum syar'i yang taklifi. Ada berapa? Ada 5. Kalau tambah khilaful aula jadi 6. Pertama al-fardu, kedua al-fardu al-wajib, yang kedua as-sunnah, yang ketiga al-haram, yang keempat al-makruh, yang kelima al-mubah, yang keenam dalam ta'liq tambah apa? Khilaful aula. Kalau nak tambah lagi fardul kifayah, lepas tu sunnatul kifayah jadi 8. Amma al-hukm asy-syar'i al-wad'i fa huwa khitabullah al-warid bi kauni asy-syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasida. Fa yanqasimu ila 5 aqsam. Adapun hukum syarak berbentuk wad'i. Apa maknanya? Hukum syarak al-wad'i, khitabullah, kalamullah, Quran itulah. Mudah-mudahnya. Yang al-waridu, kalamullah yang datang, yang menunjukkan bikauni syai'i sababan, yang menunjukkan sesuatu itu sebagai sebab ataupun sebagai syarat ataupun sebagai mani', penghalang, ataupun sahih, sesuatu perkara itu sahih, ataupun fasid, rosak dan batal. Itu kita sebut sebagai al-hukm syar'i al-wad'i. Ada 5 lah. Pertama as-sababu. Apa makna as-sabab? As-sababu lughatan al-hablu, tali itu sendiri dipanggil sababun sudut bahasa Arab. Kita boleh sebut hadza hablun ataupun kita sebut hadza sababun. Tali. Wa ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Makna lain bagi as-sabab sudut bahasa ialah sesuatu yang dengan dia kita boleh sampai kepada yang lain. Contoh pintu lah. Dengan pintu kita boleh sampai daripada bilik A kepada bilik B, maka pintu tu sabab. Kerusi, tangga. Dengan tangga kita boleh sampai daripada bawah ke atas, itu sabab. Tu dia. Boleh. Kereta, sebab. Kerana dengan kereta kita boleh sampai daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu sudut apa? Itu sudut bahasa. Pada sudut syarak, wastilahan, ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam li dhatihi. Pada sudut istilah ni, kalau dalam usulul fiqh dibahas secara panjang lebar lah, makna li dhatihi tu. Cuma kita tak sebut lah, kita sebut secara ringkas aja. Sudut istilah ialah ma yalzamu min wujudil wujud, satu perkara yang lazim daripada adanya dia, adanya perkara lain, musabbab. Wa min adamil adam, bila tidak adanya dia, tidak ada sabab tu, tidak adanya musabbab li dzati sabab. Contoh masuknya waktu solat. Masuknya waktu solat sebab untuk solat. Sekarang ni tak masuk lagi waktu zuhur, maka tak wajib sembahyang zuhur. Tak. Bila masuk waktu zuhur, itu sebab kepada wajibnya sembahyang zuhur. Boleh. Jadi kalau tengok takrif ma yalzam min wujudil wujud, sesuatu yang lazim bila ada dia adalah kewajipan solat. Jadi ada masuk waktu, maka adalah kewajipan solat. Tapi bila tidak ada masuk waktu, mana belum masuk waktu lagi, maka tidak adalah kewajipan solat. Itu makna as-sababu
syara'an ataupun istilahan. Boleh? Naam. Asy-syartu lughatan, syarat pula. Yang kedua syarat. Hukum syar'i wad'i, yang kedua asy-syartu, syarat. Sudut bahasa ta'liqu amrin bi amrin kullu minhuma fil mustaqbal. Pada sudut bahasa ialah kita menta'liq, mengikat sesuatu dengan sesuatu, dan kedua-dua itu berlaku pada zaman yang mustaqbal. Boleh, itu pada sudut bahasa. Contoh apa kita nak buat? Intajtahid tanjah. Intajtahid tanjah. Itu syarat tu. In tu kita panggil harf syarat, huruf syarat. Intajtahid tanjah. Bila mana kamu bersungguh-sungguh, kamu berjaya. Jadi bersungguh-sungguh tu selepas ini, selepas aku sebut ni. Kalau kamu bersungguh-sungguh selepas aku sebut lafaz intajtahid tanjah, selepas lafaz tu diucapkan kamu bersungguh-sungguh, tak, maka kamu akan berjaya. Jadi bersungguh-sungguh tu akan datang, berjaya pun akan datang. Itu makna bagi ta'liqu amrin bi amrin kullum minhuma ay kullu minal amrayn fil mustaqbali. Faham? Nah. Okey, sudut syarak pula, asy-syartu ialah ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzam min wujudi al-wujud wa la adam li dzatihi. Satu perkara yang lazim daripada tidak adanya dia, tidak adalah masyru'. Tapi tidak lazim bila ada dia, tidak lazim bila mana adanya syarat, adanya masyru' ataupun tidak adanya masyru'. Itu makna syarat pada sudut istilah. Ianya hanya memberi kesan pada ketiadaan. Lazim bila tidak ada, maka tidak ada masyru'. Contoh apa? At-taharah, bersuci untuk solat. Bersuci untuk apa? Untuk solat. Bersuci untuk solat. Lazim daripada tidak ada bersuci untuk solat ni syarat sembahyang. Apa makna syarat sembahyang? Lazim daripada tidak adanya bersuci, tidak ada wuduk, tidak ada mandi wajib, maka tidak adalah solat. Tutup aurat. Lazim daripada tidak ada tutup aurat, tidak adalah solat, tidak adalah sah solat tu. Menghadap kiblat. Lazim daripada tidak menghadap kiblat dalam keadaan yang tidak darurat, maka tidak adalah kesahihan sembahyang. Tu dia. Boleh jadi syarat, bila tidak ada syarat, tidak ada masyru'. Tidak ada taharah, tidak ada salat. Tidak ada hadap kiblat, tidak adalah kesahihan salat. Tapi wala yazam min wujudihi alwujudu wala adam li dzatihi. Tapi tidak lazim bila mana dia tu ada, mesti ada salat. Tak lazim. Boleh. Tidak lazim bila adanya dia, adanya salat. Contoh, kita ada at-taharah. Saya bersuci. Saya ada taharah wuduk. Adakah bila ada wuduk ada sembahyang? Tak. Boleh jadi ada wuduk, tapi tidak menghadap kiblat, tak ada juga sembahyang. Boleh ada penghalang yang lain. Ada wuduk tapi tak tutup aurat, tak ada juga sembahyang. Jadi tidak lazim bila adanya taharah adanya sembahyang. Sebab apa? Boleh jadi ada penghalang yang lain yang menghalang daripada wujud dan sahnya sembahyang. Gitu cerita dia. Tu boleh. Jadi asy-syartu, nak mudah faham, dia hanya memberi kesan pada sudut adam. Bila tidak ada, tidak ada. Tapi bila dia ada, adakah mesti ada sembahyang? Tidak. Sebab pula mudah. Bila ada, bila tidak ada, tidak ada. Itu sebab. Al-mani' pula. Al-mani' ni rasa macam silat tulis dalam kitab ni.
Dalam kitab sebut ma yalzamu min wujudihi al-adam wa min adamil wujud wala adam li dzati. Macam berterabur sedikitlah. Kita tengok dalam kitab lain, kitab usul fiqh, Al-Wajiz fi usul tashri' al-islami karangan Dr. Muhammad Hasan Hito hafizahullah taala, kitab yang sangat baik. Kita tengok makna bagi al-mani'. Ma yalzam min wujudihi al-adam, satu perkara yang lazim daripada adanya ketiadaan sesuatu yang lain. Tu al-mani'. Kita baca dulu mani' sudut lughatan. Al-mani'u lughatan al-hajizu, penghalang. Contoh dinding. Tu kita panggil al-mani' dinding tu, sebab dia menghalang daripada satu kelas ke satu kelas, daripada satu bangunan ke satu bangunan. Ataupun al-ha'il. Al-hajiz makna pemisah. Kena jugalah pada dinding tu dia pemisah antara dua kelas. Ataupun awil ha'ilu, ataupun penghalang baina syai'ain, antara dua benda. Macam dinding tadi jugalah. Wastilahan ma yalzam min wujudihi al-adam wa min adamihi al-wujud. Pedihlah. Baca yang dalam kitab lain. Ma yalzam min wujudihi al-adam gitu. Ma yalzam min wujudihi al-adam. Okey. Apa yang lazim daripada adanya tiada perkara yang lain. Contoh apa? Kita sebut haid. Haid ni penghalang lah daripada sahnya solat. Nifas sama juga. Jadi bila adanya penghalang tersebut, adanya haid, maka lazim daripada itu tidak adanya solat. Tidak tergambar seseorang tu haid tapi ada solat, tak. Bila ada sahaja haid, iaitu penghalang, maka ada selepas itu, maka tidak ada juga apa? Solat. Ada haid, ada penghalang, maka tidak adalah solat. Kalau sembahyang pun tak sah, jadi tidak ada solat lah. Wala yalzam. Ni Syekh silap tulis ni, wala yalzam. Wala yalzam min adamihi wujudun wala adam, dan tidak lazim. Ada tinggal la yalzam min adamihi. Dalam kitab tu disebut wa min adamihi. Sepatutnya wala yalzam min adamihi wujud wala adam li dzati. Dan tidak lazim daripada ketiadaannya ada sesuatu yang lain ataupun tidak ada sesuatu yang lain li dzati. Jadi al-mani' ni mudahnya kita sebut dia memberi kesan pada sudut ada. Ada haid maka tidak ada salat. Ada haid penghalang maka tidak ada salat. Tapi kalau tidak ada haid, adakah mesti ada salat? Tak. Contoh Zainab tidak ada haid. Adakah mesti ada salat? Tak. Sebab apa? Boleh jadi dia tak ambil wudu. Maka walaupun tidak haid, salat tak ada. Haid tak ada ni, tapi salat pun tak ada sebab tak ada wudu. Ataupun ada wudu, haid tak ada, tapi tidak menghadap kiblat, tak ada juga salat. Tu boleh. Jadi ianya hanya memberi kesan pada sudut ada. Bila ada dia, tidak adalah sesuatu. Yang keempat ialah as-sahihu lughatan. As-sahih pada sudut bahasa diddus saqim, lawan kepada sakit. Sahih ni sihat. Istilahan mastajma'a syuruta al-mu'tabarata fih sawa'un akana ibadatan am muamalatan. Sahih maknanya satu perbuatan yang terhimpun padanya syarat-syarat yang muktabar, sama ada perbuatan tu ibadat ataupun muamalat. Contoh kita solat, semua syarat ada, semua rukun ada, maka selepas solat tu kita sebut solatun sahihatun, solat tu sah. Puasa tak ikut syarat rukun apa bagai tu, maka habis puasa kita sebut saumun sahih, puasa yang sahih. Ataupun muamalat, kita jual beli cukup syarat jual beli, maka kita sebut bai'un sahih. Yang terakhir, yang kelima, berhenti kitab taharah sampai kemudian. Yang kelima al-fasidu ataupun al-batilu, lughatan diddus sahih, lawan kepada sahih. Istilahan huwa alladhi faqada ba'dha syurutis sihhah sawa'un akana ibadatan am muamalatan. Sudut istilah ialah perbuatan yang gugur sebahagian daripada syarat-syarat sah, sama ada perbuatan itu ibadat ataupun muamalat. Contoh sembahyang lah.
tidak ada menutup aurat, tidak ada wuduk, maka kita sebut habis sembahyang tu kita sebut solatun batilatun ataupun solatun fasidah, solat yang rosak. Ataupun muamalah. Muamalah jual beli yang tak cukup syarat, maka kita sebut bai'un fasid. Okey, dekat ta'liq dalam kesukat sebelum tu dia ada sebut sebagai ulama menambah bagi hukum syar'i wad'i ni dua perkara yang lain. Tadi dalam matan atas tu, dalam nas atas tu disebut 5. Apa 5 tu? As-sabab, lepas tu asy-syart, kemudian al-mani', lepas tu as-sahih, al-fasid. Dan dalam ta'liq Maulana Syekh Al-Imam menambah apa? Menambah ar-rukhsah wal azimah. Kita baca ar-rukhsah wal azimah. Ar-rukhsah lughatan as-suhulah. Rukhsah sudut bahasa perkara yang mudah, suhulah senang, kesenangan. Istilahan pada sudut istilah wal hukm asy-syar'iyyul mutaghayyiru min su'ubatin 'ala al-mukallaf ila suhulatin. Rukhsah keringanan ini makna pada sudut syarak ialah hukum syarak yang berubah. Hukum syarak yang berubah, mesti berubah. Daripada senang, daripada susah kepada senang. Hukum syarak yang diwajibkan ke atas mukallaf, dan hukum tu berubah daripada susah kepada senang. Li'udhrin, berubah daripada susah kepada senang tu pula disebabkan satu keudhuran dalam masa yang sama, ma'aqiyamis sababi, dalam masa yang sama mesti ada sebab yang lil hukm al-asli, ada sebab yang menuntut untuk hukum asal tu wujud semula. Rukhsah sudut syarak ialah hukum syarak yang berubah daripada susah kepada senang. Macam mana berubah daripada susah ke senang tu? Li'udhrin, kerana ada uzur, tapi dalam masa yang sama disyaratkan mesti ada sebab yang menuntut untuk kekalnya, untuk wujudnya hukum asli, hukum asal bagi perkara tersebut. Contoh qasrus salah. Contohnya sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Ini kita panggil rukhsah, keringanan. Sebab apa? Sebab dia berubah. Zuhur daripada 4 menjadi 2. Tak mudah tu. Taghayyara min al-itmam ila suhulatil qasri li'udhri as-safar. Sembahyang 4 rakaat zuhur tu berubah daripada 4 menjadi 2. Jadinya berubah daripada susah menjadi senang. Berubah tu ada uzur, ada. Apa keudzuran dia? Li'udhri as-safar, disebabkan keudzuran pemusafiran, bermusafir. Letih jauh, maka diuzurkan buat 2. Dalam masa yang sama ada ma'aqiyamis sababi fil itmam. Dalam masa yang sama ada sebab yang menuntut untuk dibuat 4, iaitu dukhulul waqti salah, masuknya waktu sembahyang. Masuknya waktu sembahyang itulah sebab kepada sembahyang itu kita kena buat mengikut cara asal lah. Masuk waktu sembahyang subuh buat 2, masuk sembahyang waktu asar buat 4, masuk waktu sembahyang zuhur buat 4. Jadi sebab untuk kita kena buat 4 tu ada tak? Ada tak? Ada, masuk waktu. Tapi disebabkan ada keudzuran yang lain, iaitu safar, maka syarak meringankan sembahyang tu jadi 4, daripada 4 jadi 2, daripada 4 jadi 2. Itu kita panggil ar-rukhsah, keringanan. Nah. Yang kedua kita ada istilah al-azimah. Azimah ni lawan rukhsah tadilah. Tak boleh sebut kesusahan. Azimah ni apa? Azam. Bahasa Melayu kita nak terjemah apa tak tahu. Kalau sudut bahasanya al-qasdul musammam, keinginan yang utuh, keinginan yang musammam, yang betul-betul kita nak. Itu sudut bahasalah musammam tu. Al-qasdul musammam. Pada sudut istilah al-azimah ialah al-hukm asy-syar'i alladhi lam yataghayyar aslan. Hukum syarak yang tidak berubah langsung. Itu satu. Ataupun azimah juga ialah au taghayyara ila su'ubatin. Ataupun azimah juga ialah hukum syarak yang berubah tapi daripada senang kepada susah. Atas ada rukhsah, keringanan, daripada susah kepada senang. Azimah ni daripada senang kepada susah. 2. Au ila suhulatin la li'udhrin, ataupun berubah
hukum tersebut daripada susah kepada senang, tapi tidak ada uzur, tidak ada sebarang uzur. Itu azimah juga. 3, aw li udhrin la mani'a la ma'a qiyamis sababil asli, ataupun azimah juga ialah hukum syarak yang berubah daripada susah ke senang kerana uzur, tapi tidak ada sebab asli yang menuntut untuk hukum tu kekal. Ada 4 lah. Makna bagi al-azimah kalau nak buat perincian hukum lah, kalau nak perincian makna boleh. Okey, kita baca. Falladhi lam yataghayyar aslan. Okey, azimah yang pertama tadi kita sebut apa? Hukum syarak yang tidak berubah langsung, itu azimah. Contohnya apa? Kawujubis salati al-khams tamatan fi awqatiha, seperti kewajipan salat 5 waktu mengikut rakaat-rakaat asal pada waktu masing-masing. Itu azimah. Subuh buat 2 azimah, zuhur buat 4 azimah, maghrib buat 3 azimah, isyak buat 4 azimah, asar buat 4 azimah. Boleh, tak berubah langsung hukum. Memang gitulah asalnya dan kita buat pun begitu. Itu azimah. Yang kedua, hukum berubah tapi makin susah. Asal senang makin susah. Itu azimah juga. Contohnya apa? Wallazi taghayyara ila su'ubatin ka hurmatil istiyad bil ihram ba'da al ibahah. Yang berubah kepada susah. Contohnya haram memburu bila mana ihram. Seseorang yang tidak ihram, maka halal baginya memburu binatang, tak ada masalah. Tapi bila ihram haji atau umrah, haram pula. Jadi daripada harus jadi haram, daripada harus jadi haram. Itu azimah. Tak, contoh lain, minyak wangi. Kita mula-mula ada nak pakai minyak wangi sebotol, tak ada masalah. Nak tunjuk kaya sikit, beli 400 500 apa nama sebotol tu. Tapi bila dah ihram, maka apa? Haram kita pakai minyak wangi. Maka itu kita panggil azimah. Faham betul? Silau ke? Tak boleh habis dah. Ni kat pantai ni. Bukan kat pantai, belakang tu pantai. Terus wallazi taghayyara ila suhulatin la li'udhrin ka hilli tarkil wudu li salatin thaniyah liman lam yuhdith. Yang ketiga, makna azimah tadi kita sebut hukum syarak yang berubah kepada senang. Tak, asal susah kemudian senang, tapi tanpa sebarang keuzuran. Contoh, dulu nak sembahyang, setiap sembahyang tu kena ada wuduk lain. Ambil wuduk sembahyang, lepas tu nak sembahyang pula kena ambil wuduk, walaupun wuduk pertama belum batal. Tak, kemudian berubah. Apa yang berubah? Sekarang ni kita ada wuduk, kita sembahyang, belum batal boleh sembahyang yang kedua, belum batal boleh sembahyang pula solat yang ketiga, tak ada masalah. Sedangkan dulu tak boleh. Jadi hukum tu berubah daripada tidak boleh kepada boleh, daripada susah lah, setiap kali nak wuduk kena ambil sembahyang. Tak, setiap kali nak wuduk, setiap kali nak sembahyang kena ambil wuduk, setiap kali nak sembahyang kena ambil wuduk, susah. Tapi sekarang tak begitu, satu wuduk boleh buat banyak sembahyang, jadi makin senang. Tapi apakah keuzuran yang menyebabkan begitu? Tidak ada keuzuran. Tidak ada keuzuran. Maka ketika itu kita sebut azimah juga. Kita berwuduk kali kedua untuk solat, sedangkan wuduk kita masih belum batal, itu namanya azimah, bukan rukhsah. Walaupun semula kita tidak berwuduk untuk solat yang kedua. Kita solat zuhur ada wuduk, solat asar kan belum batal, kita terus sembahyang. Itu azimah, bukan rukhsah. Sebab apa bukan rukhsah? Sebab walaupun diringankan hukum, dulu tak boleh sekarang boleh. Tak. Tapinya apa? Tapinya ialah tidak ada keuzuran. Apa uzur yang menyebabkan berpindah hukum? Tak ada. Bukan safar, bukan sakit dan sebagainya. Yang terakhir makna azimah ialah wallazi taghayyara ila suhulatin li'udhrin ma'a qiyamis sababi lil hukm al-asli ka ibahati tarki ay
Akhir tu kejap tak apa. Lepas tu yang terakhir saya sebut contohlah, wallazi taghayyara ila suhulah, dan perbuatan yang berubah daripada susah kepada senang disebabkan ada keuzuran, ma'qiyamis sababi, dalam masa sama ada sebab yang menuntut untuk hukum asli itu kekal, ialah seperti alladzi taghayyara ila suhulah ya udhrin ma'a qiyami sababi. Dalam masa yang sama sebab hukum asal tu masih ada, ialah kaibahati tarki thabati wahidin minna li ansyarati minal kufar fil qital. Ni dia nak bagi contoh bagi rukhsah ni. Dia nak bagi contoh bagi rukhsah. Saya sebut, dan yang perbuatan yang berubah daripada susah ke senang disebabkan ada keuzuran, dalam masa yang sama ada sebab yang menuntut untuk wujudnya hukum asal. Contohnya ialah kaibahati tarki thabati wahidin minna, keharusan untuk meninggalkan sabitnya seseorang daripada kita bila mana bertemu dengan 10 musuh daripada orang kafir. Asal hukum begini, kita kena kekal bila berlawan dengan musuh. Kalau kita seorang, kita masih perlu kekal, tak boleh lari. Kalau musuh tu ada 10, tapi diringankan hukum sekarang ni, kalau kita ada seorang, kalau ada 2 orang kat depan kita musuh, yang tu tak boleh lari, tapi lebih bolehlah kita berundur dululah, bukan lari daripada medan perang, tak berundur untuk susun strategi lain. Tu boleh. Itu contoh bagi rukhsah dah tu. Tak. Wallazi taghayyara ila suhulatin li'udhri ma'a qiyamis sababi lil hukm al-asli ka ibahati tarki thabati wahid minna li'asharati minal kufar fil qital. Tu. Keharusan untuk kita meninggalkan sabit, maknanya bila ada musuh sampai 10 orang, kita seorang, mana tak gerak lah, kita boleh beransur dan lari dulu, berundur dulu. Dulu tak boleh, dulu 10 kena lawan. Sekarang ni kalau 2 kita kena stay, seorang kita kena stay, tapi kalau ramai kita boleh berundur dahulu. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah nanti kita masuk kitabut taharah, perbahasan mengenai bab bersuci. Jadi mukadimah dah selesai, nanti kita masuk perbahasan bersuci. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.